Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa ba'du qala asy-syaikh al-muallif asy-syaikh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Maki hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ala talibil ilmi ay yajtahida fi ikhtiyari syaikh fayanbaghi ay yakhtara al-a'lama wal awra'a wal asanna kama ikhtara al-imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala Hammad ibn Sulaiman rahimahullah ta'ala ba'da ta'ammuli wat tafakkuri wa qala wajadtuhu syaikhan waqura haliman sabura. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab Makanatul Ilmi wal Ulama wa Adabu Talibil Ilm. Pengumuman tadi kitab Martabat Ilmu dan Ulama. Betul, terjemahannya Martabat Ilmu dan Ulama, tetapi kita ni melompat terus ke bahagian yang kedua, iaitu adab-adab penuntut ilmu. Ya, kalau tuan-tuan lihat di muka depan tu, Martabat Ilmu dan Ulama, di bawah tu serta adab-adab penuntutnya. Jadi kita sebenarnya melangkau terus kepada adab-adab penuntut ilmu. Kita sampai ke muka surat 69, adab yang ke-10, iaitu memilih guru. Walaupun adab ini diletakkan pada nombor yang ke-10, tetapi dari segi kepentingan tidak kurang penting daripada adab-adab yang terdahulu. Kerana tidak jarang berlaku di dalam masyarakat kita sekarang, umat Islam yang mungkin pada masa remaja, pada masa muda belia agak jauh daripada agama. Kemudian apabila umur semakin meningkat dan fikiran semakin matang, ada kecenderungan jiwa itu untuk kembali semula beramal dengan agama kerana menyedari bahawa umur yang ada itu pasti semakin pendek dan ajal yang telah ditetapkan itu pasti semakin hampir. Malangnya, sebahagian daripada saudara-saudara kita ini yang sudah ada kesedaran untuk kembali berpegang kepada ajaran Al-Quran, ajaran hadis, istinbat daripada para ulama dan sebagainya, tersilap memilih guru. Akhirnya instead of dia itu berada di atas jalan yang sebenar, dia berada di salah satu daripada dua ekstrim. Sama ada dipanggil sebagai ifrat, iaitu berlebih-lebih, terlampau keras, terlampau rigid, terlampau syadid, ataupun dia menjadi tafrid, terlampau longgar, terlampau cuai, terlampau meringan-ringankan. Yang berguru tiba-tiba dah tak mau semayang lagi, dah tak mau lagi pergi haji ke Mekah, kerana kata dia, ikut kata guru dia, semua benda itu benda-benda yang tak perlu, itu semua benda-benda kulit. Ilmu saya ni mengajar yang isi saja, itu semua syariat tahap rendah. Kami ni, guru kami tahap tinggi hakikat saja.
Itu tafrid. Atau ifrat, melebih-lebih. Itu haram, ini bid'ah, itu bid'ah, ini tak boleh, itu tak boleh. Sebab bagi iblis, bagi syaitan, dia tidak kisah sebelah mana pun kita tergelincir. Sebelah ifrat pun okey, sebelah tafrid pun tak masalah. Yang penting jangan ala siratul mustaqim, jangan di atas jalan yang lurus, itu tak mau. Jadi yang menjadi pembimbing kita, yang akan seolah-olahnya memimpin tangan kita supaya istiqamah berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, itu adalah guru. Maka sangat-sangat penting bagi seseorang yang ingin menuntut ilmu itu bahawa dia memilih guru dia. Pilihlah guru yang paling alim, paling wara'. Alim sahaja tidak memadai, kena ada wara'. Kalau yang ada nuskhah bahasa Arab itu mungkin perlu diperbetulkan. Sebab dia tulis di sini wal arwa'. Arwa' maksudnya yang paling ra'i', yang paling hebat. Taklah salah juga. Tapi dalam konteks ini diterjemahkan sebagai yang paling wara', jadi wal awra'. Wara' ada beberapa peringkat. Tawarru'a itu menjaga diri. Jadi menjaga diri yang paling basic, wara'nya orang-orang seumpama kita adalah wara' daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wara' yang paling minimum. Kalau sampai melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang sewenang-wenangnya dan mengaku diri wara', itu dakwaan yang batil. Dan kalau kita boleh pergi ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu kita tawarra', menjaga diri daripada perkara-perkara yang syubhah juga. Tidak haram, tidak jelas. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Terutamanya perkara-perkara yang baru timbul, perkara-perkara yang tidak berlaku di zaman Rasulullah SAW, yang mana hukumnya itu terpaksa diketahui dengan jalan ijtihad. Ulama perhati, tengok illah hukum, tengok persamaan, tengok perbezaan, akhirnya keluar hukum, dan tidak jarang berlaku perbezaan pandangan. Jadi bagi orang yang wara', dia mengambil kaedah al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada tempat khilaf, itu yang paling baik, yang digalakkan. Jadi menjadi tanggungjawab ke atas orang yang diberi amanah untuk berfatwa, lebih-lebih lagi fatwa yang rasmi, untuk meraihkan kaedah ini. Jangan semata-mata kalau di dalam sesuatu masalah itu ada khilaf, terus kita itu memilih salah satu daripada dua pendapat atau tiga pendapat. Ya, bila ada khilaf, ada ruang untuk kita berlapang dada. Sebab ada kemungkinan masing-masing dengan hujah masing-masing itu di sisi Allah diterima ijtihad mereka. Ada yang dengan dua pahala, dan ada yang sekiranya ijtihad iaitu tidak sebenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, masih lagi dapat satu pahala. Sebab mereka itu orang yang layak untuk mengenal pasti hukum. Tetapi kalau kita sewenang-wenangnya memilih berdasarkan kecenderungan, itu bermakna kita disebut dalam istilah tatabbu' ar-rukhas. Kita duk cari tempat-tempat yang ringan. Dalam sembahyang, wuduk yang ringan, mazhab al-Imam Syafi'i. Yang wajib itulah yang disebut di dalam Al-Quran. Yang lain itu sunat. Basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Walhal di setengah mazhab ada lagi perkara yang wajib selain daripada yang 5 berdasarkan pada hadis. Kata Imam Syafi'i tidak membuang hadis, tetapi kalau tidak disebut di dalam ayat tu, iza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhirih, bermakna sunat. Dan malah wamsahu bi ru'usikum, ikut mazhab Syafi'i, ba itu bi ru'usikum itu maksudnya li tab'id, untuk menunjukkan sebahagian. Dari segi bahasa Arab, ba ni boleh bermakna sebahagian. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah sebahagian kepala kamu. Jadi sebahagian itu kalau ikut uruf, ikut kebiasaan, sekadar
3 helai rambut itu dah boleh dianggap sebagai sebahagian, sah. Setengah mazhab lain lebih lagi sekadar setapak tangan. Kerana Rasulullah SAW pernah sapu kepala baginda dalam keadaan ada di belakang tu serban. Jadi sapu atas kepala terus macam itu. Jadi yang kenanya sekadar setapak tangan. Dan ada ulama yang berijtihad, wamsahu biruusikum, ba itu cuma tambah saja, tak ada makna. Takdirnya wamsahu ruusakum, sapulah kepala kamu. Bila katakan ke kepala, semua sekali, tak sah sapu sebahagian. Jadi kalau kita tatabu' ar-rukhas, yang paling ringan adalah sapu sikit lah, senang. Lagilah kalau baru lepas setting rambut, baru lepas keluar daripada barber shop, remos masih elok lagi nak sapu semua nanti. Tadi buat rambut tu mahal juga bayar, 50-60 ringgit juga, bukan gunting biasa, ada setting-setting lagi. Akhirnya ambil yang ringan. Tapi bila dah ada wuduk, tersentuh pula lelaki perempuan, nak kena ambil wuduk tu berat. Ikut mazhab yang kata tak batal lah, senang. Yang senang saja dia pilih-pilih. Akhirnya bila dia sembahyang dia itu tidak diiktiraf oleh seorang pun ulama, tidak iktiraf, mengatakan sembahyang dia sah. Mazhab Imam Syafi'i, dia kata ya betul, wuduk dia tadi itu sah, tapi dah batal. Bila sembahyang dalam keadaan wuduk yang dah batal, sembahyang tidak sah. Jadi mazhab yang lain pula mengatakan bahawa ya tidak batal wuduk bila bersentuh. Masalahnya dia ni wuduk pun tak ada lagi, sapu kepala tu tak sempurna. Jadi ini yang kita bimbang, kenapa dikatakan tatabu' ar-rukhas ni tidak dibenarkan? Sebab dia termasuk dalam ittiba'ul hawa, ittiba' al-hawa, mengikut hawa nafsu. Kita mengikut dalil. Kalau kita mujtahid, kalau kita tidak sampai peringkat mujtahid, maksudnya orang yang mampu untuk keluarkan hukum hakam daripada sumber-sumber, maka kita mengikut imam-imam yang pada kepercayaan kita mereka itu mampu berijtihad. Tiba-tiba tak, kita ikut mana yang sesuai dengan nafsu kita, sedangkan kita dilarang mengikut hawa nafsu. Malah dijadikan orang yang mencegah diri dia daripada mengikut hawa nafsu itu sebagai salah satu punca dia masuk syurga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Tuhan dia, ketinggian maqam Allah Subhanahu Wa Taala, dia takut, dia tahu Allah ni pegang segala-galanya, kebahagiaan dia, kedudukan dia, jawatan dia, kekuasaan dia, sekelip mata. Apa yang berlaku di sekeliling kita jadikan iktibar. Ada orang pagi tadi masih lagi ada jawatan, ada kedudukan, lepas pada tu petang dah tak ada jawatan. Ada yang duduk kedudukan tinggi, kemudian tak lama jatuh. Jadi dia takut, dia ingat, rupanya ini Allah Ta'ala punya kerja. Manusia sebab musabab saja, nampak dia macam dia pecat kita, tapi ada ketentuan takdir daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan diri dia tu daripada hawa nafsu. Jadi berhati-hati orang yang diberi amanah dalam berfatwa, jangan terlampau gelojoh, jangan terlampau gopoh mengeluarkan fatwa semata-mata ada khilaf. Kena fikir mana yang lebih baik, mana yang lebih mendatangkan maslahah kepada umat Islam dan Islam itu sendiri. Sebagai contoh, kenapa sampai dikeluarkan fatwa mengatakan anak orang Islam, anak-anak kecil orang Islam boleh diserahkan kustodi ataupun hadanah itu kepada ibu atau bapa yang bukan Islam. Ini cerita salah seorang daripada parent masuk Islam. Kalau dua-dua bukan Islam itu tak ada cerita lah. Of course dia bela oleh ibu bapa dia. Tetapi salah seorang daripada ibu atau bapa memeluk Islam, sedangkan yang satu lagi tidak memeluk Islam, memang ada khilaf di kalangan fuqaha, adakah Islam merupakan syarat
seseorang itu boleh menjaga seorang kanak-kanak. Mengikut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Islam itu syarat. Jangan katakan Islam. Kalau dia Islam sekalipun, tetapi terbukti bahawa dia itu tidak layak untuk menjaga, mungkin kerana suka berfoya-foya, mungkin kerana suka mabuk-mabuk, mungkin kerana terlibat dengan dadah dan seumpamanya, maka hak hadanah itu tidak semestinya diberikan kepada dia walaupun dia Islam. Kerana secara umum ulama boleh dikatakan sepakat bahawa dalam menentukan kustodi, hadanah, hak penjagaan ke atas seorang kanak-kanak adalah masalih al-walad, the interest of the child, itu of paramount consideration. Hak tu nombor satu. Apa yang boleh memberi maslahah kepada kanak-kanak tadi, walaupun bukan ibu yang jaga. Tengok pada fakta, ibu pernah terlibat dengan dadah, ibu keluar bertukar ganti boyfriend, tapi ayah orangnya bertanggungjawab, itu ini, walaupun secara asal dianggap ibu yang lebih berhak, tapi itu bukannya presumption yang tak boleh diribat. It's a rebuttable presumption, boleh dibuat bukti sebaliknya. Tapi kalau lebih kurang sama, maka ibu dah ada advantage, kerana ibu ni dianggap lebih berkasih sayang dengan anak. Dianggap, adalah kala-kala pengecualian, ibu sendiri sampai mendera anak dan seumpamanya, tetapi secara umum ibu ni dia kasih pada anak. Jadi kalau kita semata-mata tak apa, ada pendapat lain, mazhab lain yang tidak mensyaratkan Islam, tengok balik, yang tidak mensyaratkan Islam pun dia mensyaratkan syarat-syarat yang lain. Antaranya, kata dia, kalaupun diberi kepada ibu misalnya yang bukan Islam, atas anggapan ibu tu lebih kasih kepada anak dan sebagainya, tapi kena dipastikan ibu itu tidak membuat sesuatu yang memudaratkan agama anak dia. Tidak diberi minum arak, tidak diberi makan babi, tidak disuruh buat perbuatan-perbuatan yang syirik. Di zaman kita ni, kalau dikeluarkan, diambil pendapat tersebut sebagai asas fatwa, siapa yang nak ensure? Siapa yang nak pergi check mak dia bagi dia makan babi ke tak, mak dia bagi dia minum arak ke tak? Sebab ulama silam bercakap dalam keadaan yang mana kerajaan Islam pada masa itu dari segi pelaksanaan hukum tu jauh lebih baik daripada zaman sekarang. Dikatakan kalau ada kemungkinan ibu yang diberi hak itu bakal memberikan sesuatu yang mudarat kepada agama anak dia, maka hendaklah ibu itu diletakkan di bawah pengawasan masyarakat Islam, biar masyarakat boleh tengok. Adakah berlaku macam tu sekarang? Jangan kata kita nak pergi cek apa yang orang bukan Islam buat. Sesama kita Islam, jiran sebelah menyebelah pun kadang-kadang di KL ni tak perasan siapa jiran kita. Tak perasan bila dia keluar, tak perasan dia balik, dapat dalam telegram, haji sekian-sekian meninggal. Siapa dia haji ni? Cek-cek lah Allah, jiran sebelah rumah. Nafsi-nafsi kebanyakannya sekarang. Dalam keadaan macam tu kah kita nak serah hak penjagaan itu kepada orang bukan Islam? Dan kalau mengikut kaedah al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada khilaf itu yang lebih baik, bila kita menyerahkan seorang kanak-kanak kepada orang bukan Islam untuk dijaga, maka sekurang-kurangnya dua mazhab mengatakan perbuatan itu haram. Dua mazhab lagi dia kata tidak disyaratkan, bukan dikata mesti bagi, bukan dikata hak penjagaan mesti dibagi kepada ibu walaupun dia bukan Islam. Tak, dia cuma kata Islam itu bukan syarat. Maksud kata kalau ikut pertimbangan yang bukan Islam tu lebih memberi benefit kepada anak tadi, maka diberi kepada dia, bukan mesti beri. Adapun dua pendapat yang lain mengatakan mesti beri kepada orang Islam, tak boleh diberi kepada non-Muslim. Ketika itu al-khuruj minal khilaf, keluar daripada perbezaan pandangan fuqaha, adalah memberi hak penjagaan kepada Muslim. Tapi kalau bapak dia tu kaki pukul,
Oh, kita tapi yang negatif dahulu. Habis kalau mak dia kaki dera, kenapa kita anggap anggapan yang negatif dahulu kepada orang Islam? Baik, tak mustahil ayah dia kaki pukul kalau ayah dia Islam. Tak mustahil mak dia ni orang yang tidak boleh diharap menjaga anak dengan baik kalau mak dia yang Islam. Berpindah kepada yang akrab tapi Muslim. Cek keluarga sebelah sini yang paling hampir biasanya dianggap yang sebelah maternal itu lebih layak dengan hadanah. Kan kalau ibu bapa tak ada, dianggap nenek sebelah ibu yang lebih layak jaga. Kemudian boleh berpindah kepada nenek sebelah bapa. Kan boleh dicek siapa yang paling layak. Dan worst scenario, maka pihak yang berwajib kena take care sebagaimana mereka take care anak-anak orang Islam yang tidak ada penjaga, anak yatim dan seumpamanya. Kemudian kita ada tanggapan. Kita kata kalau kita bagi hak penjagaan kepada yang Islam, maka yang bukan Islam menganggap itu tidak adil. Adakah tanggapan non-Muslim menjadi sumber hukum? Kita nak tunggu non-Muslim kata, oh ini adil, baru kita nak buat satu keputusan. Apa makna takbir kita? Di hujung takbir kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Takbir raya. Nak penutup tu. Nak pas mikrofon kat orang sebelah tu, dia penutup dulu apa dia? Allahu akbar. Takbir raya pula. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lagi? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada Tuhan yang disembah lahuddin, bagi Allah itu agama, Allah menentukan hukum. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci. Ni kita terlampau predik. Dan kita kata oleh sebab itu nanti anak tu pun dia akan berdendam kepada Islam. Kerana Islam itulah menjadi sebab dia berpisah dengan ibu dia. Cuba faham, bagi hadanah pada bapa bukan makna ibu tak ada akses kepada anak. Bila kita bawa dalil daripada Quran dan hadis, mereka bawa YouTube, tunjuk satu orang tokoh berucap begini-begini. Padahal dia duduk sembang pasal kembali pada Quran dan Sunnah. Hendaklah kita tu berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Bila kita bawa ayat-ayat Al-Quran, kita bawa dalil-dalil hadis, dia bawa rakaman YouTube. Ya, orang bawa kita tengok. Tak jumpa pun dalil. Tanggapan saja. Tanggapan bahawa kalau kita buat keputusan macam itu, maka the non-Muslim party akan merasakan keputusan itu tidak adil. Membuat tanggapan bila kita bagi hadanah kepada yang Muslim, maka yang non-Muslim langsung tidak ada akses. Ini cerita Hindustan ni, terpisah dengan anak dia. Maka anak dia pun membesar sebagai orang yang membenci Islam. Kenapa tak fikir secara positif? Yang positif ni ada bukti. Bila anak Muslim, dia cita-cita dia yang paling besar antara lain nak mengislamkan ibu bapa dia. Tanya kawan-kawan kita yang dulu non-Muslim, bila masuk Islam menangis-nangis dia cerita bagaimana dia nak sangat mak ayah dia masuk Islam. Kenapa kita fikir orang tu nak berdendam dengan Islam dahulu? Duk fikir dengan cara fikiran yang negatif dahulu, kenapa? Kalau betul-betul anak yang diberi kepada ibu atau bapa yang Muslim ni dididik dengan didikan Islam, mantap iman dia, tidak mustahil dia menjadi sebab parent dia yang belum Islam tu masuk Islam. Itu dah terbukti. Dengan akhlaknya, dengan muamalahnya, akhirnya terbuka hati mak dia nak masuk Islam. Akhirnya terbuka hati bapa dia nak masuk Islam. Kenapa yang negatif dahulu? Dalam Facebook saya ada bagi tahu dalam Al-Quran melarang kita umat Islam berkahwin dengan perempuan-perempuan musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun perempuan tu sangat-sangat mengagumkan kamu,
dengan lawanya, dengan baiknya, dengan educatednya, dengan itu ini, tak dibenarkan. Padahal secara logik perempuan itu walaupun biasanya akan terpengaruh dengan suami, tapi masih lagi seorang dewasa yang mampu berfikir, yang mampu menimbang apa yang betul, apa yang salah. Tapi kita tu tak dibenarkan mengambil dia sebagai isteri. Dan sebaliknya bukan begitu. Kita Muslim, dia non-Muslim. Kita suami, dia isteri. Selain daripada kita orang yang dewasa, kita juga ada influence kepada isteri. Biasanya suami dia akan mempengaruhi sikap dan pendirian isteri. Kenapa kita tak dibenarkan ambil dia sebagai isteri? Sebab dalam Quran kata itu semua menyeru kepada neraka. Orang kafir ni dalam kekufuran dia tu, dia membawa kita kepada neraka Allah. Tak mustahil sebaliknya isteri sedikit-sedikit mempengaruhi suami. Dan kenapa yang perempuan Islam tidak dibenarkan berkahwin dengan lelaki musyrik? Malah dikatakan hamba yang mukmin itu lebih baik daripada orang lelaki yang musyrik. Sepatutnya hamba ni pilihan yang akhir lah. Jangan kahwin dengan hamba. Sebab status hamba ni tak sama dengan status orang biasa. Dia ni macam barang juga, dimiliki, boleh dijual, boleh disewa. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Tapi kalau ada diamalkan perhambaan, berkahwin dengan hamba ni tidak digalakkan. Kecuali orang tu dia kata nak kahwin dengan orang merdeka, tak ada duit, kahwin dengan hamba dia mampu, dan kalau tak kahwin dia akan berzina, itu barulah diberi pengecualian. Bagaimana pula kalau seorang kanak-kanak kecil diletakkan di bawah jagaan orang kafir? Tidakkah itu lebih aula mempengaruhi dia ke arah neraka Allah? Ini sama-sama orang dewasa, sama-sama boleh berfikir, tapi seorang kafir, seorang Muslim tak dibenarkan. Lebih-lebih lagi dalam hadis Nabi SAW memberitahu, kullu mauludin wulida alal fitrah fa abawahu, kedua ibu bapanya nanti yang akan menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Maksudnya hadis pun iktiraf peranan ibu bapa menentukan, menyebabkan anak dia itu pilih agama mana, didikan daripada ibu bapa. Tapi hadis cerita pasal parents, kedua ibu bapa. Kita cerita pasal satu ibu bapa. Hadis cerita yang ghalib, yang biasanya yang mendidik tu dua ibu bapa. Tapi kalau satu ibu bapa saja, single parent, yang dapat custody, sama juga, dia akan mempengaruhi agama anak dia. Jadi hati-hati. Jangan semata-mata kita nak berbeza daripada orang, kita keluar fatwa yang bukan-bukan macam itu. Memang jadi popular. Pepatah Arab mengatakan khalif tu'raf. Buat berbeza pada orang, kamu akan dikenali. Tak percaya? Start pada hari ini, tuan-tuan, startlah datang ke masjid ni pakai kepiah warna merah, baju merah, kain plekat merah, serba merah. InsyaAllah tak lamalah orang kenal. Haji malah haji yang merah, the red haji, semua merah, selipar merah, semua merah. Sebab berbeza daripada orang. Kalau pakai macam ni, macam tuan-tuan pakai sekarang ni, tak nampak beza. Begitu juga dalam berfatwa, memang cepat terkenal kita. Kalau kita berfatwa yang melawan arus, yang berbeza daripada yang selama ni orang faham. Tapi berbaloi tak? Kita jadi terkenal, tapi fatwa kita tu menjerumus sekian ramai anak-anak yang suci bersih kepada kancah kekufuran. Berbaloi tak? Pilih Tok Guru. Sebab Tok Guru sepatutnya yang paling penting, dia nak bawa kita kepada redha Allah. Bukan dia nakkan kemasyhuran, bukan dia nakkan populariti, bukan dia nakkan itu dan ini. Warak dia. Dan warak yang paling tinggi adalah menjauhkan diri daripada segala yang sia-sia, yang tidak bawa dia tu hampir pada Allah Ta'ala. Itu orang tinggilah. Tak mau dia. Benda tu halal, tapi bagi dia apa? Kalau saya buat perkara yang halal ini, adakah saya lagi semakin hampir kepada Allah? Kalau tak, dia tinggalkan. Kalau ya, baru dia buat. Kita kalau boleh warak yang paling basic itu pun dulu cantik.
Yang Allah larang, tinggal. Yang Allah suruh, buat. Itu yang paling basic. Jadi yang paling warak guru kita pilih, dan kalau sama-sama warak, pilih yang paling alim, sama-sama alim. Pilih yang lebih warak antara kedua yang alim tadi, sama-sama warak. Pilih yang lebih berumur. Kerana umur ni ada peranan. Manusia ni masa muda dia cengeng, dia cepat, apa orang kata, emosi. Cepat itu, cepat ini dan sebagainya, tersalah langkah. Tapi orang tua dengan pengalaman dia, dengan ketenangan dia, dengan kesabaran dia, itu biasanya dia boleh membimbing kita dengan lebih baik. Kalau sama-sama. Tapi kalau yang lebih muda itu lebih alim dan lebih warak, maka kita pilih dia. Umur ni kriteria yang nombor 3. Seperti mana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala memilih Al-Imam Muhammad ibn Sulaiman rahimahullah ta'ala setelah beliau berfikir dengan mendalam, fikir masak-masak. Malah diriwayatkan beliau beristikharah selama 2 tahun. Solat istikharah, minta panduan daripada Allah Ta'ala. Oh, kita buka YouTube, nampak best, nampak petah pidato dia, nampak lucu lagi, menarik, kita jadikan sebagai guru. Malah ada orang menjadikan guru orang yang tak ada latar belakang agama, tak ada pengajian agama, tapi pandai dia menulis dalam Facebook, pandai dia touch pasal isu-isu, bawa lagi ayat terjemahan ayat Quran, terjemahan hadis dan sebagainya. Akhirnya dia ambil sebagai guru. Bila cek latar belakang, bahasa Arab pun tak faham. Macam mana dia nak keluarkan hukum hakam, sedangkan bahasa Al-Quran itu, bahasa hadis pun dia tak faham. Bila tak faham bahasa, masalah. Itu yang kata daging babi saja yang haram. Selain daripada daging tak haram. Tulang babi okey, lemak babi okey. Ada fatwa kita gelak, tapi kalau tentang kajian dalam internet ada yang keluar fatwa macam tu. Sebab dia kata dalam Quran kata lahmul khinzir, yang diharamkan kepada kita tu laham. Ini orang tak faham bahasa. Orang yang faham bahasa itu Quran menyebut yang ghalib, yang biasa. Yang biasanya kalau kita sembelih binatang, kita nak cari tanduk kan, nak cari tulang kan, nak cari kulit atau nak cari daging. Di sini ada buat kurban tak masa hari raya haji? Yang ditimbang, yang disukat, yang diletak dalam plastik itu apa? Daging. Perut kalau ada orang rajin silakan bersih, ambil lah. Kulit pun kadang-kadang dia buang saja. Tulang atas siapa minta lah. Nak buat sup kata dia. Tapi daging itu kena serius ditimbang. Jadi kalau orang yang faham bahasa, kalau yang tujuan pun diharamkan, jadi yang sampingan-sampingan yang tak penting itu dia tabik, dia ikut sekali, tentulah lebih haram lagi. Daging tu tujuan kita sembelih binatang. Yang menjadi tujuan pun diharamkan, yang tidak menjadi tujuan lebih lagi. Takkan nak makan tahi babi, mentang-mentang dalam Quran tak sebut pasal tahi babi. Fahamlah Allah, tahi boleh makan, daging tak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daging dengan tahi. Akai mana akai? Itu jadinya bila terlampau ifrat, terlampau berlebih-lebih, kononnya nak berpegang pada Quran dan hadis, tetapi tersasar daripada apa yang dikendaki di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Dan contoh yang diberi oleh pengarang kitab Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjir Al-Makki Hafizullah, cantik contoh yang diberi. Dia kata, katakanlah satu hari dia kata, saya dengan serban, dengan jubah, dengan gelaran syekh dan sebagainya, bila nak naik kapal terbang dengan tuan-tuan, saya yang nak jadi pilot. Agak-agak tuan-tuan berani tak? Ni Tok Syekh ni macam-macam kitab dah dia karang. Masya Allah, alim, digelar dia sebagai Al-Azharus Tsani. Kata Ustaz Azhar kepada Syekh Nuruddin, Syekh saya Al-Azharus Tsalis. Syekh Nuruddin Azhar Tsani, Azhar yang kedua, saya Azhar ketiga sebab ada bini 3 kata dia. Dia tak tahu Syekh Nuruddin berada isteri 3 juga. Azhar Tsani, oh hebat mengajar sehingga dikatakan dia Al-Azhar yang kedua. Agak-agak kita bagi tak dia bawa kapal terbang? Dah alim ni. Tak bagi. Tak berani kita naik, tak apa Syekh naik seorang Syekh tawakal tinggi. Kami ni tak berapa tawakal sangat. Tak apa, insya-Allah kami ambil flight lain lah Syekh.
Kami doakan Syekh semoga selamat sampai ke akhirat. Bukan bidang dia. Kalau orang alim kita tak benarkan menceburkan diri dalam yang bukan bidang dia, kenapa pilot kita benarkan berfatwa? Kenapa cikgu geografi kita ambil pendirian di dalam bab agama? Bukan kita menghinakan profession dia sebagai pilot, tapi itu bidang kamu, silakan. Naik kapal terbang, lega kita kalau pilot yang bawa. Lega kita kalau cikgu geografi ajar geografi kat anak-anak kita. Tapi kalau berfatwa, ini yang kita bimbang di zaman kita ni. Kadang orang tak cermat memilih siapa yang dia nak jadikan sebagai guru. Jadi kata dia, setelah dia fikir, dia istikharah, alhamdulillah saya dapat seorang guru yang sopan, yang tetap pendirian, yang penyantun, yang penyabar. Kalau dapat guru yang cengeng, nasiblah. Yang garang, pengalaman guru yang penyantun ni memang seronok kita mengaji. Tapi guru yang garang, kalau kita mampu sabar dengan kegarangan dia, cepat jadi alim. Guru yang sabar, dia tengok kita tidur pun, dia tak tegur, dia terus baca kita kesian. Nak murid aku dia mengantuk pun. Oi, guru yang cengeng dan tu juga, pergi basuh muka. Mana tak cepat alim? Sebab kita dengar dia mengajar. Tak berani kita dah nak tidur sekali kena tegur. Jadi, tapi kalau dapat guru yang penyabar tu, alhamdulillah. Yang penting istiqamah dia. Biarlah tuan guru itu adalah yang sempurna keahliannya. Kalau boleh. Tafsirnya mahir, hadisnya mahir, fiqh dia mendalam, tauhid dia kemas, tasawuf pun cantik. Tapi kalau tak pun, kita ambil yang mana boleh membimbing kita, tidak sampai membawa kita tergelincir daripada jalan Allah. Wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa zaharat diyanatuhu wa ishtaharat siyanatuhu wa urifat iffatuhu. Orang yang sempurna keahlian dia dan terbukti makrifah dia dan zahir agama dia tu. Bukan tok guru maghrib duk main bola lagi, duk di stadium lagi, duk itu ini lagi. Tok guru yang dah agak berumur jaranglah buat benda ni. Tok guru yang muda-muda ni kadang dia tak perasan. Dia buat benda-benda yang menyebabkan orang tohmah kepada agama dia. Dan masyhur kepakaran dia dan memang diketahui ramai kewarakan dia. Pernah sekali saya ikut Tuan Guru Syekh Nuruddin ke TV Al-Hijrah. Masa itu beliau masih lagi bersiaran di TV Al-Hijrah. Ada permintaan daripada beberapa orang, katanya artis wanita yang dah berhijrah. Kan ada istilah berhijrah tu. Oh, kita alhamdulillah artis wanita, kalau tak dia minta kita bergambar, kita kadang-kadang yang minta nak bergambar dengan dia. Tapi ditolak oleh Syekh Nuruddin, bukan atas dasar mengatakan oh haram bergambar dengan wanita, tapi mengelakkan fitnah. Kan tak cantik nanti kalau orang siarkan, tengok cakap bukan main, tapi ni ada skandal dengan artis, jadi fitnah. Jadi beliau tolak, beliau kata minta maaf, pendirian saya itu saya tak bergambar dengan perempuan yang bukan mahram saya. Itu namanya iffah. Kalau saya fikir susah juga. Kita meminta itu insya-Allah tidak. Tapi kalau orang dah minta kita nak tolak tu, tu susah juga. Macam-macam. Tapi kalau orang yang memandang kepada menjaga agama Allah, dia lebih mementingkan agama daripada apa orang kata. Terakhir, fa'an Ibn Sirin wa Malik wa halaiqus salaf. Terakhir ni kalimah yang powerful dalam kuliah. Biasanya masa tu orang sesegar balik, alhamdulillah. Terakhir dah. Tapi jangan tertipu, ada setengah ustaz dia nak perkenal balik. Terakhir dia tu 10 kali. Masa dia terakhir yang pertama tu, kemudian terakhir. Kita duk bilang-bilang 10 kali yang terakhir. Ini insya-Allah terakhir. Daripada Al-Imam Ibn Sirin dan juga daripada Imam Malik dan juga daripada ramai ulama-ulama salaf rahimahumullah ta'ala, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Pendek saja pesanan tapi penting. Sesungguhnya ilmu ni agama. Jangan sewenang kita cedok daripada Wikipedia,
Jangan sewenang kita ambil daripada YouTube, jangan sewenang kita Google dan sebagainya. Ini boleh digunakan sebagai nak lead saja, nak lead kita pada satu info. Tapi nak kita jadikan sebagai pegangan, itu memang kena berguru. Semalam saya interview pelajar-pelajar yang nak masuk ke Ma'had An-Nur di Janda Baik. Salah seorang tu dia asalnya tahfiz, tapi dia nak memohon masuk ke dalam kelas tafakuh, belajar agama. Bila ditanya, kata dia, alhamdulillah tahfiz tu dia dah dapat basic, insya-Allah dia boleh teruskan sendiri. Tapi bab fiqh kata dia itu mesti dengan bimbingan guru. Betul apa yang dia cakap. Baca sendiri boleh tersilap. Ada orang baca bab akikah, dia kata selepas 7 hari kelahiran hendaklah disembelih seekor kambing dan dicukur kepalanya. Cukur dia kepala kambing. Orang nak suruh cukur kepala bayi, disembelih kambing akikah dan dicukur rambut bayi, bukan cukur kepala kambing. Tapi dah baca kitab sendiri, kadang-kadang kita tersilap faham. Kerana dan fanzuru, maka perhatikanlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Berarti tengok, kalau begitu acuan guru dia, biasanya begitulah gaya murid dia. Kalau begitu pegangan guru, begitulah pegangan murid dia. Jadi oleh kerana kita ni ada peluang hidup atas dunia ni sekali, jangan kopoh. Kalau kita ada 2 kali tak apa, 3-4 kali ni cubalah tok guru ni, tengok-tengok di akhirat tak betul tok guru ni, aku pula kena balun. Tak, hidup lagi sekali pilih tok guru lain pula. Tak, kita ada pilihan sekali. Next, ceritanya balasan. Farji'na na'mal solihah, itu ditolak. Kembalilah kami ke dunia, nanti kami buat baik, itu permintaan yang tidak akan diterima. Malah dikatakan, daripada sana kamu datang, ya ahmaq, wahai orang yang bodoh. Bila orang-orang yang menyesal di hari akhirat besok, dia kata, kembalikanlah kami ke dunia. Ditempelak mereka, hang bau mai pada dunia, biar ada akal sikit. Takkan hang nak balik dah, hang balik hang jadi super ni juga. Jadi kita hati-hati memilih guru, dalam lebih-lebih lagi di dalam bab agama, kerana guru kita ni akan membentuk agama kita, sama ada membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebaliknya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natar adha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.